Okey, hari ini kita nak belajar tajuk menentukan nilai sin, tan dan cos. Sin tu kata panjang dia sinus, tan tu tangent dan cos tu cosinus. Okey. Jom kita tengok contoh soalan uji minda 5.1D. Hitung nilai sin theta, cos theta dan tan theta. Ni theta, simbol ni kita panggil theta. Dia ada banyak simbol, dia boleh letak x, boleh letak y, tapi kali ni dia guna simbol theta. Jadi dia kata hitung nilai sin theta, cos theta dan tan theta bagi segitiga bersudut tegak berikut. Apa maksud segitiga bersudut tegak? Maksudnya segitiga ni mesti ada sudut 90. Mesti ada. Kalau tak ada, tidak boleh guna sin, tan dan cos ni. Tak boleh guna trigonometri. Mesti ada sudut 90 darjah. Kemudian apa lagi kamu kena perhatikan? Selepas kita dah tahu dia mesti ada sudut 90 darjah, kita tengok mana dia punya hypotenuse. Hypotenuse tu apa? Hypotenuse tu adalah nama sisi dalam segitiga. Okay, segitiga kan ada 3 sisi. 1, 2, 3. Okay, jadi antara ketiga-tiga sisi ni, yang mana satu hypotenuse? Iaitu, hypotenuse adalah sisi yang paling panjang. Dan dia mesti terletak di hadapan 90 darjah ni. Ini di hadapan 90 darjah, dia adalah hypotenuse, iaitu sisi yang paling panjang. Yang lain pun sama juga. Okay, berhadapan 90 dia adalah hypotenuse. Carilah yang lain pun. Okay, kemudian setelah kamu dah tahu dia hypotenuse, kamu kena cari apa pula? Cari di mana sudut tirusnya. Okay, dalam soalan ni sudut tirus yang mana? Yang inilah. Sebab dia kata sin theta, inilah sudut tirusnya, iaitu theta. Jadi ni theta, ni sudut tirusnya. Okay, selepas kamu dah jumpa dah sudut tirusnya, kamu kena cari lagi mana dua sisi. Dua sisi ada nama kan? Dua sisi kat segitiga tu ada nama. Apa lagi nama dia? Ada nama sisi bertentangan. Ada satu lagi nama sisi bersebelahan. Ingat ke? Tengok balik notasi bagi. Okay, sisi bertentangan dia mesti duduk betul-betul depan sudut tirus ni. Ni sisi bertentangan. Saya guna simbol T, sisi bertentangan. Lepas tu sebelah dia ni namanya sisi sebelah. Saya letak S. Okey, yang lain pun sama juga. Ini sudut tirusnya pergi depan, namanya sisi bertentangan. Pergi sebelah, sisi sebelah. Okey, kamu cari juga yang lain. Okey, selepas kamu sudah kenal pasti nama dia, barulah kita kira. Okey, soalan A, 1A. Soalan dia suruh cari apa tadi? Sin theta, cos theta, tan theta. Jadi sin theta. Dia tanya, berapa? Cos theta berapa? Tan theta berapa? Jadi, kamu kenalah hafal dia punya rumus. Macam mana nak hafal rumus? Tengok. Okey, rumus dia inilah. Ada rumus sinus, cosinus, tangent. Okey, dia guna singkatan je. Sinus tu sin, cosinus tu cos, tangent tu tan. Okey, kemudian diikuti dengan sudut dia lah. Kalau macam dalam nota saya ni, saya guna sudut tirus dia y. Jadi, saya letaklah sin y. Kalau dalam soalan tu simbol x, kita buatlah sin x. Okey. Kemudian, apa lagi? Cara nak hafal dia, saya dah bagi dah ni. Saya tak handsome. Kalau saya handsome, tentu Timah suka. Saya tu mewakili sin y. Tak tu, T tu ialah sisi bertentangan. Handsome tu H ni, hypotenuse. Okay, mari kita tengok soalan tadi. Selepas kita tengok rumus tadi, kita tahu dah apa rumus dia. Saya tak handsome. Kalau saya handsome, tentu Timah suka. So, kalau saya biasa tulis dulu siap-siap. Baru kita kira. Okay, nombor 1A. 1A tengok gambar A ni. Dia suruh kira apakah sin theta, cos theta, tan theta. Jadi, saya buat dulu satu-satu lah. Sin theta sama dengan sin theta, inilah S ni. Inilah sin theta. T per H. T per H. Tengok T. Kita dah bagi nama tadi dekat setiap sisi kan. T per H. Okay, 15 per 39. Kemudian kamu kena tekan kalkulator sama ada nombor pecahan ni boleh dikecilkan ke tidak. So kalau kamu tekan pecahan 15 per 39, kamu dapat tak jawapan dia? Kecil. Okey, 5 per 13. Okey. Tu kalau sin theta dia suruh jawab lagi. Kalau cos theta pula. Okey, kalau cos theta, cos mana ni? Ni cos. S per H. S dia ini. 36 sama dengan 36 per H dia, H yang ni 39. Tekan kalkulator. 36 per 39 berapa pecahannya kalau dikecilkan? 12 per 13. Okey, lagi dia suruh cari apa lagi? Kalau tan theta. Tan theta. So tan theta, tan ialah T per S. T mana T? T 15. S dia 36. Tekanlah kalkulator. 15 per 36 sama dengan kalau dikecilkan 5 per 12. Okey, kadang-kadang boleh dikecilkan, kadang-kadang tidak. Okey, habis dah soalan A. Sekarang perhatikan perbezaan antara soalan A dengan soalan D. Okay, apa beza dia? Apa beza dia? Bezanya, cuba kamu perhatikan. Kalau A ni dia ada nilai untuk ketiga-tiga panjang sisi. Betul tak? Yang ini hanya ada 2. Yang ini tak tahu.
Jadi kalau tak tahu nanti macam mana nak cari sin, nak cari tan, nak cari cos. Sebab bila kita nak kira sin, tan dan cos, kita mesti tahu sisi bertentangan, sisi sebelah, sisi hypotenuse. Sekarang sisi di sini kita tak tahu panjang dia, berapa ukurannya kan. Jadi macam mana nak tahu ukuran ni? Kita kena gunakan teorem Pythagoras. Bila kamu belajar ni? Kamu belajar masa tingkatan 1. Apa teorem Pythagoras? Ingat lagi? Nak cari panjang sisi dalam segitiga guna teorem Pythagoras. Apa dia punya rumus? Senang saja. Sisi yang paling panjang iaitu hypotenuse. Okey, nak dapat hypotenuse, sisi yang paling panjang adalah sama dengan sisi yang pendek tambah dengan sisi yang pendek. Mana yang pendek? Ini pendek kan? Jadi pendek tambah pendek. Tapi mesti ada kuasa 2, mesti ada kuasa 2, mesti ada punca kuasa. Tu je rumus dia. Ingat? Nak dapat sisi yang paling panjang iaitu hypotenuse, mesti pendek tambah pendek. Tapi tak boleh pendek tambah pendek biasa-biasa je. Kena ada kuasa 2 kan, mesti ada punca kuasa. Itu kalau nak dapat sisi yang paling panjang. Kalau kita nak dapat sisi yang paling pendek. Okey, kalau paling pendek lah sisi pendek. Mana-mana lah pendek kan, ada 2 pendek kan. 1, 2, ada 2 pendek. So kalau nak dapat sisi yang pendek sama dengan, nak dapat sisi yang pendek senang je. Yang paling panjang iaitu hypotenuse, tolak dengan pendek lagi 1. Nak dapat yang pendek, ambil yang panjang, tolak yang mana-mana pendek. Inilah. Sebab ini tak tahu kan, jadi pendek ni lah kita tolak. Tapi mesti ada kuasa 2, mesti ada kuasa 2, mesti ada punca kuasa. Itu je rumus yang kamu kena hafal. 2 je. Okey. Nak dapat hypotenuse iaitu sisi paling panjang, kena pendek tambah pendek. Tapi mesti ada kuasa 2, mesti ada punca kuasa. Nak dapat yang pendek, mesti apa? Yang panjang tolak yang pendek. Mesti ada kuasa 2, punca kuasa. Okey, faham dah? Okey, sekarang mari kita kira ni. Ni siapa? Ni pendek lah kan, sebab sudut 90 darjah. Depan mesti hypotenuse. So ini panjang. So ini pendek, ini pun pendek. Jadi sekarang yang pendek kita tak tahu. Nak dapat yang pendek mesti apa? Hypotenuse 26 tolak dengan yang pendek lagi 1. Mesti ada kuasa 2, mesti ada kuasa 2, mesti ada punca kuasa. So tekanlah kalkulator. Jadi jawapannya 24 mm. Siap. So 24 tu kamu masukkanlah dalam ni supaya kamu tak susah nanti. Masukkan 24. Okey. Lepas dah siap buat apa? Kiralah. Macam mana kita nak kira sin tan cos? Pertama mesti buat apa dulu? Mesti pastikan dia sudut 90. Lepas tu cari ni apa? Hypotenuse. Cari sudut tirus, sini sudut tirus. So kalau sini sudut tirus, sini kita panggil apa? Sisi bertentangan. Lepas tu ni namanya apa? Sisi sebelah. Lepas dah tahu nama setiap sisi, hafal rumus. Apa rumus dia? Saya tak handsome. Kalau saya handsome, tentu Timah suka. Betul? So, apa soalan D? Pertama, kena cari sin theta. Sin theta. Sin theta ni kan? T per H. T berapa T? T 10. H berapa? 26. Tekan kalkulator. 10 per 26. Boleh tak dikecilkan? Boleh. Iaitu 5 per 13. Siap. Buatlah sendiri. Untuk cos theta berapa? Untuk tan theta berapa? Okay? Buat sendiri. Boleh dah kan?